Ya ke إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وسلم شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صبر Surah Rum. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Wattabi' ma yuha ilaika min rabbik. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetaplah bertakwa kepada Allah dan janganlah engkau patuhi kehendak orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan turutlah akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah menurut akan resam jahiliah. Sesungguhnya Allah Ta'ala sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa-apa yang kamu lakukan. Dan berserahlah kepada Allah Ta'ala, dan jangan menumpukan harapanmu kepada yang lain daripada Allah, kerana cukuplah Allah menjadi pentadbir urusanmu. Surah Al-Ahzab termasuk golongan surah-surah Madaniyah, diturunkan di Madinah, mengandungi 73 ayat. Tafsirnya dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia telah bertakwa kepadanya. Dan ini merupakan asas tapak yang besar kepada agama itu sendiri. Dia merupakan paksi taqwan ilahi midari kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'su syaril ha'ilah. Takut kepada Ta'ala itu dipanggil midar, paksi segala kebajikan dunia dan akhirat. Watiba'u ahwa, dan mengikut hawa nafsu itu syarat kejahatan ha'il yang mendinding antara seorang dengan Tuhan. Oleh kerana itu Allah Ta'ala sentiasa memberikan peringatan. Kemudian Talq Ibn Habib, dia berkata, takwa itu hendaklah engkau taat kepada Allah kerana mengharap pahalanya, dan menjauhi maksiat kerana takut pada azabnya. Itu pentafsiran setengah pada ulama yang zahir. Kemudian Allah Ta'ala melarang Nabi-Nya janganlah mengikuti keinginan orang-orang kafir yang telah tersesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak menemukan jalan kembali. Dan juga orang-orang munafik yang berpura-pura dengan keimanannya. Iman lawan dia ialah nifak, Islam lawan dia ialah kufur. Orang bersifat dengan Islam dipanggil Muslim, yang bersifat dengan kufur dipanggil kafir. Yang bersifat dengan iman dipanggil mukmin, yang bersifat dengan nifak dipanggil munafik. Itu antara sifat dengan tuan gitu. Sifat dengan tuan. Nifak sifat. Yang bersifat dengan nifak itulah munafik. Maka munafik dibagi dua. Satu munafik i'tiqadi,
Satu dipanggil munafik amali, yang kekal dalam neraka dan duduk di bawah kerak neraka, itu munafik i'tiqad. Memang mereka tidak beriman kepada Allah, mereka berpura-pura saja. Izharul iman wa idmarul kufrah, menzahirkan keimanan tapi dalam hati dia kufur. Ada pun satu lagi munafik nifaq amali, dia beriman, dia yakin, tapi amalan dia banyak, maknanya terbabas mengikut amalan orang yang bukan Islam. Maka iman dia tidak terjejas, tapi kedudukan dia mana bermasalah banyak dengan Allah Ta'ala. Ya, mereka banyak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Kemudian mendengar kata mereka dan meminta nasihat. Allah SWT yang maha mengetahui, lagi bijaksana, yang patut ditaati perintah-perintahnya, kerana dialah yang mengetahui segala perbuatan dan takdirnya. Semua itu dalam takdir Allah SWT, dalam ilmunya pada azal dan siap. Kemudian Allah SWT berfirman, bertakwalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah Ta'ala, yang ini menjunjung segala perintahnya. Dalam segala urusan tindakan, kerja buat, perancangan kita mesti diterapkan, diintipatikan dengan takwa Allah. Bermakna semua itu kena berawas. Dalam setiap gerak geri kita ada hukum syariat. Ya, tidak seperti agama-agama yang direka oleh manusia. Agama dia ada tempat berhadu dia dan buang masing-masing punya kepala. Islam tidak. Dia menjaga setiap saat supaya manusia itu sentiasa bersifat dengan takwa. Dan cukuplah kepada Allah sebagai pemelihara bagi orang yang bertawakal kepadanya. Itulah mereka mengenali Allah Ta'ala dan membina takwa, maka sifat yang jelas pada mereka ialah sandaran mereka, rojokan mereka ia hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Qala Allah Ta'ala, ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi wa ma ja'ala azwajakum وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرَّجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menjadikan seorang mempunyai dua hati dalam satu rongga dadanya. Yang ini diperintahkan dengan yang demikian kerana apa? Allah Ta'ala tidak menjadikan dalam seorang dia ada dua hati tak ada. Kalau hati dia satu kepada Ta'ala, tidak kepada yang lain. Kalau hati dia mentauhidkan Tuhan, dia tak akan mensyirikkan Tuhan. Dia tidak boleh ada dua. Ya, bila dikasih kepada Allah, maka hilang kasih kepada yang lain, kasih yang hakiki. Ya, kan kasih majaz sandar begitu. Kita kasih pada Rasul sebab Rasul membawa jalan Tuhan, itu kasih yang muqayyad. Ya, dan begitu seterusnya. Kasih pada guru dia memimpin, kasih pada bapa dia menjaga kita. Adapun kasih yang mutlak, kasih yang paling besar, itu tidak boleh diberi melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Ya, sebab kalau beri pada lain dia habis sendiri. Ya, dia beri pada selain Allah, dia beri pada unsur-unsur yang disyirikkan daripada kepahaman-kepahaman yang tidak betul, kepada hantu gaya lah, kepada berhala dan sebagainya. Itu semua maknanya menyebabkan tanggal akidah dan rosak kedudukan iman. Jadi Allah Ta'ala tidak jadikan dua hati dalam satu jasad. Ya, itu. Dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu
Dan ia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang disebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Dan ingatlah Allah Ta'ala menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Jangan dia anak angkat dia ambil kecil, takut budak terasa hati dia bin dengan dia. Haram hukum dia. Sebab akan menimbulkan masalah di belakang. Kalau laki-laki makna masalah paraid tu dia makan asabah dan sebagainya, tak pasal-pasal dia bukan anak dia. Atau kalau perempuan lagi masalah, dia nak jadikan wali nikah, tiba-tiba dia bukan bapa sebenar, orang tak tahu, dia sembunyi ben, jawab dia tak sah nikah, maka berlaku zina antara kawan. Jangan bahaya tu. Sebab tu Islam tak benarkan kita benkan bukan bapa nasab dia. Dia mesti dibenkan dengan bapa asal nasab dia. Lepas tu pergilah, dipanggillah anak-anak angkat dengan berbinkan kepada bapa-bapa mereka sendiri. Cari itulah yang lebih adil di sisi Allah Ta'ala. Dalam pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, tak mana anak jumpa, maka panggillah mereka dengan saudara-saudara kamu yang seagama dan sebagainya. Ialah maula-maula kamu. Dan kamu pula tidak dikira berdosa dalam perkara yang kamu tersilap melakukannya. Tetapi yang dikirakan berdosa ialah perbuatan yang disengajakan oleh hati kamu melakukannya. Kesilapan tu bila dia tahu, sengaja. Tapi kalau dia tak tahu, itu lain. Dan ingatlah Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Sifat Allah Ta'ala sentiasa memberikan keampunan apa saja yang dilakukan kesilapan. Maka oleh kerana itu, kita sebagai hamba Allah yang sebenar mesti meniru sifat Tuhan. Maknanya kita banyak mengambil sifat mengampuni. Walau macam mana pun orang tersilap dengan kita, tak apalah, kita ampun. Itu dalam konteks individu. Tafsirnya kedua ayat di atas, dua adat kebiasaan zaman jahiliyah yang ditentukan hukumnya sesuai dengan fitrah agama Islam. Kedua-dua adat itu adalah adat yang disebut zihar, adat memungut anak angkat. Zihar maknanya apa? Perkataan suami kepada isterinya, belakangmu haram bagiku kerana seperti belakang ibu. Dia kata belakangmu tadi macam belakang mak, muka kau ni macam muka mak aku gitu. Dengan dia niat zihar, maka habis. Dia terpisah. Kecuali cepat dia pergi talakkan isteri, kemudian rojok balik, boleh selesai. Kalau tidak, dia kena hukum zihar. Atau perkataan lain yang sama dengannya lah. Maka menjadi adat kebiasaan jahiliah bahawa seorang isteri yang mendapat kata-kata sedemikian daripada suaminya, haram bagi suami untuk digauli, mana dia tidak boleh bersama. Maka dengan ayat ini di atas, hapuslah hukum haram yang diadakan oleh adat jahiliah dalam peristiwa zihar, dan kembali isteri itu kepada halal bagi suaminya. Ada pun masalah anak angkat, maka ayat di atas tidak membenarkan bahawa anak angkat disamakan statusnya seperti anak kandung. Sebab banyak masalah belakang akan berlaku kalau dibinkan dengan maknanya bin bapa angkat itu. Kemudian Allah SWT berfirman bahawasanya dia sekali-kali tidak menjadikan seorang dua hati dalam rongga, mana dalam jasad dia yang satu. Dan tidak patut bagi seorang mempunyai dua orang ibu. Dia tak patut mempunyai dua orang ibu. Ibu ni ibu mana satu? Jadi satu je ibu. Ibu bekas isteri. Ibu bekas isteri yang dizihar. Dan ibu kandung. Atau seorang anak mempunyai dua bapa. Bapa kandung dan bapa angkat. Dia tak harus. Dia tidak boleh berhimpun dua dengan dia. Dia kalau satu-satu je. Kalau ibu bapa asal-asal, kalau ibu yang asal. Sebab tu dalam Islam dibinkan kepada bapa angkat. Walau macam ni dia mesra sekalipun. Kan dia ambil daripada kecil kan. Jadi kat anak tu ingat tu bapa dia, bukan bapa dia sebenar.
Kita ceritakan dengan ikhlas, tidak banyak masalah lain akan berlaku. Qala Allah Ta'ala An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa kana zalika fil kitabil mastura. Nabi itu lebih menolong, diterjemahkan aulah, maksudnya lebih menolong dan lebih menjaga kebaikan orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri, dan isteri-isterinya adalah menjadi ibu mereka. Jadi sikap Rasul ni dengan umat, terutama orang yang beriman, Masya Allah, ya, dia lebih mengutamakan. Maksudnya Nabi sentiasa memberikan perhatian besar kepada umatnya, dan Nabi amat seronok bila semua umatnya ke syurga. Itu maksudnya. Apa saja kelebihan Nabi simpan untuk umat. Tiap-tiap Nabi ada satu doa besar, doa khas. Semua Nabi-Nabi lain dah ambil, Rasulullah tak ambil. Dia nak simpankan untuk umat dia di akhirat. Masya Allah. Itu sayangnya baginda kepada umat. Kalau umat tidak sedemikian, tak tahulah dia jadi apa itu. Kemudian isteri pula Rasul dipanggil ummahat mukminin, ibu kepada mereka itu. Maknanya haram bagi kita menikahi, ya, isteri-isteri Nabi selepas kewafatan baginda, tak dibenarkan. Ini maksud dia kata ibu. Ibu pada pihak tazwid, nikah. Ada pun pada pihak ibtal wudu, pada batal wudu kalau takdir tersentuh batal. Ya, itu. Dan orang-orang yang mempunyai pertalian karabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah daripada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang muhajirin yang bukan kerabatnya, kecuali jika kamu hendak berbuat baik kepada sahabat-sahabat karib kamu. Hukum yang demikian itu adalah tertulis dalam kitab Allah SWT. Tafsir dia apa makna ini? Tafsirnya, Allah SWT mengetahui betapa kasih dan cintanya Rasulullah SAW kepada umat, ya, tidak terhingga. Sangat-sangat Nabi maknanya kasih umat dia, mencari jalan sentiasa untuk menyelamatkan umat. Tidak ada satu jalan yang mendatangkan manfaat melainkan semua telah diberi dan diajak kita bersama melakukan. Dan tidak ada segala jalan yang merosakkan, maka Rasulullah ada menyeru kita supaya menjauhinya. Nabiur Rahmah, Nabi yang membawa rahmat. Itu dia. Maka dia serulah agar baginda lebih diutamakan oleh orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan hendaklah isteri baginda dianggap sebagai ibu mereka. Jadi maknanya kalau Rasul begitu, kita kena lebih lagi meletakkan kasih kita lebih, ya, kepada baginda Islam daripada makhluk yang lain, hatta daripada ibu bapa, anak isteri kita. Pak Rasul membawa jalan selamat dunia dan akhirat. Maka diserulah agar baginda lebih diutamakan oleh orang mukmin daripada diri mereka sendiri, dan dalam isteri baginda dianggap sebagai ibu mereka. Mana ibu yang dihormati pada pihak alam nikah dia, dan putera dijaga, dihormati, dimuliakan, diagungkan sebagaimana berlaku kepada ibu-ibu kandung mereka sendiri. Diriwayatkan daripada hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajmain." Hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Nabi bersumpah, "Wallazi nafsi biyadihi," demi Tuhan yang nyawaku di tangannya. Mana nyawa dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bukan ada tangan yang kita dah. Mana kekuasaan.
Tiada seorang pun di antara kamu yang beriman melainkan apabila ia menyintaiku. Itu lebih daripada dirinya, hartanya, anaknya, dan daripada semua manusia. Mana dengan aku bersumpah, mana diriku dalam kekuasaan Allah Ta'ala, la yu'minu ahadukum, mana tiada seorang itu di antara kamu beriman. Mana imanan kamilan. Tapi iman tu maksudnya apa? Tapi iman terus ke? Maksud dia tengok, kalau dia benci Nabi, dia kata itu kufur. Apa dia kasih tapi tak kuat, tu lemah lah. Di antara aku sehingga dia iman melainkan apabila ia menyintaiku. Mana dia kasih kepada baginda seorang kuat lebih daripada yang lain, daripada diri dia pun lebih, harta dia, anak pianak dia. Maka itulah sifat orang mukmin sebenarnya. Ya. Mana demi Allah tidak beriman, tapi iman seorang, melainkan dia kena letakkan Rasul itu di hadapan dia, lebih dikasihi, lebih dicintai, lebih diutamakan. Iaitu dengan arti kata lain menjunjung perintahnya dan menjauhkan larangan. Atau dikenali dengan pegangan, berpegang dengan sunnah. Itu disebut dalam hadis, man tamassaka bi sunnati dakhalal jannah. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku, maka jaminan syurgalah untuknya. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, aku adalah lebih utama bagi setiap mukmin daripada dirinya. Apabila setiap mukmin mati meninggalkan hutang, maka akulah penanggungnya. Masya Allah. Apabila dia mati meninggalkan harta, maka hartanya jatuh kepada ahli warisnya. Manakala dia meninggalkan hutang, maka aku menanggung. Kalau dia tinggalkan harta, waris dapat. Mana Rasulullah SAW amat sayang kepada umat ni, maka kita wajib meletakkan cinta yang kuat dengan melalui solawat dan beramal dengan apa yang diarah, disuruh oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah. Kemudian Allah SWT berfirman, maksud ini, yang firman bahasa Melayu yang silap. Firman Allah Ta'ala, wahai orang beriman. Bukan firman Tuhan, ya ayyuhallazina amanu. Quran tu Arabiyyun, dia bukan Ajamiyun, bukan bahasa lain. Dia ada Arab. Sebab salah kalau dibaca dengan bahasa lain, kecuali dia sebut terjemah mafhum daripada ayat atau arti ayat ni, atau bukan kata firman Allah Ta'ala bahawasanya, itu tak betul. Ini bukan firman Tuhan bahasa Melayu. Maksudnya bahawasanya orang-orang yang mempunyai hubungan, mereka lah yang berhak mewarisi dengan orang mukmin dan muhajirin yang hanya diikat oleh hubungan agama. Mana hubungan ad-din, agama lebih kuat daripada an-nasab. Betul, ayat lain Tuhan kata apa? La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan dapat melihat, wahai Muhammad SAW, orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat mencurahkan kasih sayang mereka dengan orang yang menentang agama Allah Ta'ala. Walaupun yang menentang itu bapa-bapa mereka, anak-anak mereka, kaum keluarga yang rapat di kalangan mereka. Itu menandakan bila bertembung dua ni, kita naklah lebihkan mana Allah SWT dan Rasul di depan. Batu perang yang paling hebat dari perang Badar. Sebab itu perang saudara, bapa sini anak sana, bapa saudara sini anak buah sana. Dahsyat tu. Itu benar-benar menguji. Lepas tu diberi bintang besar kepada Ta'ala pada ahli Badar. Ya ahlal Badr if'alu ma syi'tum. Wahai ahli Badar, kau buat apa kau nak. Maksudnya Allah Ta'ala sedia memberikan keampunan besar kepada ahli Badar yang berjaya melalui ujian besar, pertembungan keluarga bagi dia. Allah. Jadi ayat ni bahawa orang-orang yang mempunyai hubungan
Mereka lah yang berhak mewarisi orang-orang mukmin. Dan muhajirin hanya diikat dengan hubungan agama dan ikatan ukhuwah Islamiyah, kecuali jika mereka mahu berbuat baik kepada saudara sebagaimana dengan mewariskan bagi mereka sebahagian daripada harta peninggalannya yang tidak lebih daripada 1/3. Kalau tak boleh waris, kita boleh wasiat lebih 1/3. Jika dia mati, dia wasiat bagi semua sekali, tak dia 2/3. Jadi kalau ada hubungan rapat, kita bagilah sebagai imbuhan. Tapi kalau dalam segi peninggalan tarikah, mesti melalui perhubungan nasab talian. Dan ayat ini menghapuskan cara yang berlaku pada permulaan masa hijrah Rasulullah SAW di Madinah mula-mula, di mana seorang sahabat dapat mewarisi seorang sahabat Ansar hanya disebabkan kerana hubungan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ada. Itu Rasulullah menaukkan antara golongan Ansar Muhajirin. Maka seolah-olah mereka ni macam adik-beradik. Jadi mereka boleh pusaka itu dari awal. 3 itu belum turun ayatul irs, ayat hukum membagi pusaka. Lepas daripada itu maka dinansuhkan hukum itu di dalam bab harta. Maknanya keluarga nasab diutamakan. Dan dalam bab agama kita utamakan mana hubungan tali persaudaraan, tali rangkaian ukhuwah Islam. Ya, kalau para id berikhtilafuddin tak dapat bersalahan agama, seorang tu agama lain tak dapat, tidak boleh mewarisi. Kemudian ayat ini menghapuskan cara yang berlaku pada zaman permulaan awal Islam hijrah Nabi SAW di Madinah, di mana orang sahabat dapat mewarisi sahabat Ansar hanya sebabkan kerana hubungan ukhuwah Islamnya. Demikian lagi hukum waris ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditulis dalam kitabnya. Dia tidak dapat diubah, diganti dan diganggu. Mana hukum para id dia tetap berjalan macam biasa. Qala Allah Ta'ala, satu perenggan lagi, wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhazna minhum mitsaqan ghaliza liyas'ala as-sadiqina an sidqihim wa a'adda lil kafirina azaban alima. Wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum. Terusnya bertakwa kepada Allah tadi, dan ingatlah iz akhazna, ketika kami mengambil daripada nabi-nabi umumnya, minan nabiyyin, ialah perjanjian kesetiaan. Ya, perjanjian setia mereka dan khasnya dari orang-orang daripada engkau sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa ibn Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka itu perjanjian yang teguh bagi menyempurnakan apa yang tugaskan kepada mereka itu para nabi. Kemudian Tuhan ini Allah Ta'ala berbuat demikian supaya dia menyoal orang-orang yang benar-benar beriman tentang kebenaran iman mereka untuk menyempurnakan balasan baik mereka. Padahal Allah Ta'ala tahu saja itu sengaja pasal contoh keadilan Allah Ta'ala. Ditanya, disoal, dikira, hisab dan sebagainya. Dan sebaliknya ia telah menyediakan bagi orang-orang kafir azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Bagi orang kafir bagi sangat maknanya besar jenayah dengan Tuhan, itu menolak ketuhanan Allah Ta'ala itu besar. Itu Tuhan batalkan segala amalan dan tak diterima dan tak diberi ruang di akhirat esok. Tafsirnya Allah SWT berfirman tentang 5 rasulnya yang memperolehi ulul azm, dan orang yang azam yang kuat, dan orang yang paling kuat diuji. Ya, Nabi besar kita dengan ujian suamsa, Ibrahim dibakar, Nabi Isa diangkat balik ke langit kan. Nabi Musa pula berdepan dengan Fir'aun tenggelam laut, masya-Allah. Serta rasul yang lain diambil oleh Allah SWT janji bahawa mereka akan menegakkan agama dan menyampaikan risalahnya. Allah SWT berfirman dalam ayat
Ya, ayat lain ni itulah wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala a aqrartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu a aqrartum qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian setia daripada Nabi-Nabi dengan firman-Nya di ayat atas tadi. Maksudnya sesungguhnya apa kitab dan hikmah yang aku berikan kepada kamu. Kemudian datang pula kepada kamu seorang rasul yang mengesahkan apa saja yang ada pada kamu. Hendaklah kamu beriman kepadanya dan hendaklah kamu menolongnya. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi, bertanya kepada mereka, sudahkah kamu mengakui dan sudahkah kamu menerima ikatan perjanjian secara yang demikian itu? Wahai mereka menjawab, kami berikrar, mengakui dan menerimanya. Dan Allah SWT berfirman lagi, maksudnya jika demikian maka saksikanlah kamu dan aku juga menjadi saksi bersama-sama kamu. Ini penyaksian tentang kenabian Nabi akhir, iaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ayat di atas, Allah menyebut nama rasul yang ulul azm. Ulul azmi jawab dia, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dini wa la tatafarraqu fihi. Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu di antara perkara agama dan Dia tetapkan hukumnya apa yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh AS dan kepada wahyu kepada Nabi besar kita Muhammad SAW juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa alaihissalam. Yang mana tegakkanlah pendirian agama dan janganlah kamu berpecah belah atau bersisih faham pada dasar. Jadi mana sebut nama-nama Nabi yang ulul azmi dalam ayat yang terang dengan nyata. Dan firman Allah Ta'ala, wa iz akhazna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Terusnya bertakwa kamu kepada kami pada Ta'ala, dan ingatlah ketika kami mengambil dari nabi-nabi umumnya perjanjian setia ya mereka dan khasnya daripada engkau sendiri wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan daripada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam. Itu di antara kumpulan nabi-nabi yang terlalu hebat, dan paling hebat adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah penghulu bagi sekalian nabi dan rasul. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum ila akhir. Sadaqallahu alazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.